decision. Our fourth convention next year will be in Putrajaya. So it's up to you whether you want to have the convention in PICC or in Sri Perdana. It's up to you. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan segala hormatnya majlis mempersilakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala ashabi ajma'in. Saudara pengurusi yang berhormat Datuk Sri Azizan, Menteri Besar Kedah dan pengurusi konvensyen, pimpinan Pakatan Rakyat, rakan-rakan saya muliakan. Izinkan saya memulakan dengan cetusan hati dari segi pribadi, yaitu untuk menyatakan pertamanya kesyukuran kepada Allah Ta'ala atas kebebasan yang tidak diduga walaupun yang didoakan, dan ucapan jazakumullah khairan kathiran, penghargaan yang setinggi-tingginya atas ikhtiar saudara, kegigihan seluruh pimpinan Pakatan Rakyat, rakan-rakan penyokong Pakatan Rakyat, dan rakyat biasa yang menyatakan sokongan dan simpati kepada saya sekeluarga. Saya masih ingat pesan Mursyidul Am Tuan Guru Ni Abdul Aziz mengingatkan saya tentang makna kesabaran dan istiqamah. Dalam sepotong ayat yang pendek yang saya baca di seluruh negara tatkala membicarakan isu ini beberapa minggu menjelang 9 Januari yang lalu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Manusia boleh merancang kita hadapi pelbagai ujian, tetapi ia tidak sedikit harus melemahkan, menghakis keyakinan kita bahwa yang menentukan akhirnya dan yang harus kita berpaut dan menyerah sepenuhnya ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan susulannya tsumma istaqamu, jangan kita rasa tergugah, terperangkap, tewas kerana wang ringgit atau pangkat atau ubutan. Maka harus istiqamah, harus konsisten dan committed kepada dasar perjuangan kita untuk menegakkan keadilan bagi semua rakyat Malaysia. Saudara, kebetulan pagi semalam saya pulang dari satu daerah 5 jam perjalanan dari Bombay atas undangan cucu kepada Mahatma Gandhi, Raj Mohan Gandhi. Dia minta saya bersama-sama untuk memikirkan hala tuju politik yang cuba dikembangkan juga oleh Mahatma Gandhi. Politik yang menekankan conscience, dari dhamir kata hati. Politik bukan semata-mata kerana kegilaan untuk pertahankan kuasa, membiarkan rasuah dan tidak mempedulikan nasib rakyat. Jadi kata dia, kembalikan. Saya sampaikan pandangannya sebagai seorang Muslim. Saya katakan bahawa dalam Islam, politik itu juga harus tertera dengan prinsip moral yang kuat. Akidah itu harus mencernakan akhlak,
dan syakhsiyah kepribadian. Ini yang disebutnya conscience. Sudah bayangkan, ianya relevan dalam wacana politik semasa kita. Kerana kita hanya bukan bicarakan demokrasi dan kebebasan. Kita bicarakan soal prinsip luhur dan murni, soal nilai dalam kehidupan manusia. Dan kita harus juga belajar dari pengalaman. Wabi Kit Siang sebut tentang Arab Spring. Satu daerah di dunia, wilayah di dunia yang dianggap paling terkebelakang dari segi menuntut suara, menuntut kebebasan. Tetapi berlaku juga satu wilayah di dunia di mana cengkaman penguasa itu sangat rakus, zalim, dan rasuahnya itu menekan dan menghambat kemajuan rakyat. Tetapi bila ditakdirkan bangkit, terutama dengan suara, kesadaran anak muda, mahasiswa dan anak muda, maka berlaku. Satu sudut dunia, Arab Spring menuntut kebebasan. Kira-kira pada masa yang sama muncul secara spontan kebangkitan rakyat yang sudah matang dan dewasa demokrasi mereka di Amerika Syarikat dan kota-kota besar dunia. Occupy Wall Street. Satu tuntut kebebasan dan demokrasi. Satu lagi menyatakan demokrasi yang matang itu telah mengenepikan prinsip keadilan, menyebabkan kesenjangan pendapatan orang kaya, paling kaya dengan paling miskin, menyebabkan pertimbangan moral itu ditentukan oleh penguasa, menyebabkan wujudnya golongan-golongan kapitalis rakus yang menekan rakyat. Saudara, mengapa saya sentuh kedua-duanya? Ciri tuntutan kebebasan itu, ciri yang sebati dengan agama, dengan budaya, dengan tuntutan universal. Tetapi kita harus juga diperingatkan bahwa kebebasan itu, demokrasi itu bukan untuk membolehkan golongan kaya dan berkuasa rakus menipu dalam pilihan raya, membeli rakyat, memfitnah rakyat, menyebabkan kesenjangan seperti mana dalam skim yang diperkenalkan SPPA yang kita akan kaji dan nilai semula sebaik kita tawan Putrajaya, insya-Allah. Mana mungkin sistem saraan pegawai-pegawai kerajaan yang mengizinkan golongan kecil meraih keuntungan peningkatan pendapatan yang terlalu tinggi dan golongan ramai pekerja-pekerja seolah-olah tidak dihargai, seolah-olah pembangunan negara, kecakapan pentadbiran itu terletak pada kelompok kecil dan yang bawah itu tidak punya sumbangan. Kita catat pacu pertumbuhan yang baik, nasib pekerja tidak terbela. Ada syarikat-syarikat yang mencatat untung melebihi 1 bilion ringgit. Gaji pekerja tidak lebih dari 20 ringgit berbanding dengan tahun sebelumnya. Ini bukan kebebasan. Ini bukan keadilan dan sistem yang kita tuntut dan mau pertahankan dalam Pakatan Rakyat. Maka sebab itu saya ulangi gesaan saudara saya YB Guan Eng bahawa apa yang dibawa oleh Pakatan Rakyat ini adalah merongkai sistem yang menekan dan bobrok ini. Saudara, ada baiknya beberapa ciri kebersihan itu berlaku terus. Teruk juga dalam keadilan, berlaku kecil dalam DAP dan juga dalam PAS. Ada hikmahnya. Lebih baik kita bersihkan Pakatan Rakyat dari kalangan yang mau pertahankan kuasa atau wang ringgit
tidak idealisme perjuangan itu. Pakatan Rakyat mesti pertahankan prinsip dan idealisme perjuangan. Saya ucap tahniah kepada Tuan Guru Abdul Hadi Awang dan pimpinan PAS kerana mengambil keputusan cepat yang juga mengejutkan, tegas untuk menunjukkan bahawa PAS pertahankan prinsip dan pertahankan idealisme dan sanggup hadapi sedikit sebanyak masalah dalaman untuk tidak korbankan kepentingan muafakat dan cita-cita murni dalam mempertahankan Pakatan Rakyat.